Wajah Malaysia. Apa yang Anda lakukan ketika tiada siapa yang melihat? Pada tahun 2024, saluran penyiaran awam Britain BBC menyiarkan sebuah siri dokumentari yang bertujuan untuk meneroka susunan budaya, ketertiban awam, dan hati nurani masyarakat di pelbagai negara di seluruh dunia, menyelami hakikat sebenar masyarakat manusia. Untuk episode sulungnya, topik yang dipilih ialah Malaysia. Ia bukan tentang destinasi pelancongan terkenal atau peristiwa bersejarah yang gempar, tetapi tentang pemandangan harian biasa yang cukup untuk membuat dunia terpegun. Di tengah-tengah kesibukan kota, orang ramai beratur dengan tenang, berjalan tanpa suara, bahu-membahu tanpa sedikit pun pergeseran atau tolakan. Tiada siapa yang menolak, tiada siapa yang menjerit. Pengacara BBC, Rachel Morgan, tidak dapat menahan rasa kagumnya. Ini bukan sekadar kesesakan, katanya. Ini adalah budaya itu sendiri. Kata-katanya serta-merta mengubah suasana di dalam studio. Tanpa diawasi, tanpa dipuji, rakyat Malaysia seolah-olah bertindak atas dasar timbang rasa sesama manusia untuk menjaga ketertiban ini. Pemandangan ini membuatkan penonton di seluruh dunia terpukau. Namun, bagi kami, rakyat Malaysia, ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ia hanyalah sebahagian daripada rutin harian kami yang paling biasa, bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Malah, mungkin ada yang akan berpikir, adakah ini begitu istimewa? Namun, seperti yang dikatakan oleh Rachel, sifat sebenar manusia hanya akan terserlah apabila tiada siapa yang mengawasi. Jadi, mengapakah ketertiban seperti ini mengejutkan dunia? Dalam skrip ini, kita akan meneliti semula wajah harian Malaysia yang dipaparkan melalui program BBC. Dan pada akhirnya, kami ingin bertanya, apabila tiada siapa yang melihat, bagaimanakah Anda akan bertindak? Pengacara program ini, Rachel Morgan, adalah seorang wartawan BBC yang terkenal dengan pandangan tajamnya terhadap masyarakat dan cara penyampaiannya yang mendalam, yang digemari oleh penonton di seluruh dunia. Kali ini tema utama siri istimewanya ialah Malaysia. Pasukan produksi menemu bual orang ramai di jalan-jalan Kuala Lumpur dan dari rakaman yang banyak, mereka memilih satu klip pemandangan waktu puncak pagi di KL Sentral. Menurut kru program, semasa mesyuarat penyuntingan, ramai yang berpendapat rakaman itu terlalu biasa dan hampir dibuang. Walau bagaimanapun, atas pertimbangan penerbit, rakaman itu diletakkan pada permulaan program, dan sebaik sahaja ia ditayangkan, suasana di studio berubah sepenuhnya. Di screen, ribuan orang bergerak dengan teratur melalui pintu tiket, menaiki eskalator dan tangga dengan lancar. Setiap orang berjalan dalam diam, hampir tiada perbualan kedengaran. Menghadapi pemandangan ini, Rachel terdiam seketika sebelum bersuara, ini bukan sekadar pergerakan. Ini adalah satu manifestasi penyelarasan sosial. Seorang ahli sosiologi Jerman yang menjadi tetamu juga tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Ini seperti perbarisan pasukan yang sangat terlatih, katanya. Apa yang lebih mengejutkan ialah semua ini berlaku secara sukarela, bukan paksaan. Di sistem pengangkutan awam di Britain, waktu puncak seringkali dipenuhi dengan laungan, tolakan, dan suasana saya dulu. Sudah tentu, ini tidak bermakna ia sesuatu yang buruk. Ia boleh dianggap sebagai reaksi semula jadi manusia. Namun, kesunyian dan ketertiban yang menyelubungi stesen di Malaysia seolah-olah menyembunyikan makna yang lebih mendalam. Seorang tetamu di studio berbisik, saya agak terkejut karena saya mendapati rakaman ini indah, karena ia menyadarkan saya bahwa pemandangan seperti ini tidak wujud dalam masyarakat kita. Kemudian, Rachel dengan tenang menyimpulkan, mereka tidak melakukannya karena ada orang yang memerhati. Rakyat Malaysia bertindak mengikut etika dalaman mereka. Pada ketika itu, pemandangan waktu puncak yang sudah menjadi kebiasaan bagi rakyat Malaysia diiktiraf oleh dunia sebagai satu fenomena budaya yang menakjubkan. Ketertiban Malaysia mungkin adalah keindahan dalam tiada apa-apa yang berlaku. Rachel dan krunya yang terkejut dengan ketertiban senyap di KL Sentral, kemudian mengalihkan kamera mereka ke dalam gerabak LRT laluan Kelana Jaya. Suasana waktu puncak pagi, gerabak itu sesak dengan penumpang, bahu bertemu bahu. Walaupun begitu, suasana di dalamnya begitu tenang. Hanya kedengaran bunyi deringan pemegang tangan, getaran kereta api yang bergerak, dan pengumuman yang sayup-sayup. Walaupun Anda coba mendengar dengan teliti, tiada bunyi lain yang dapat didengari. Walaupun ratusan orang berada di dalam ruang yang terhad itu, tiada siapa yang bercakap. Yang mengejutkan bukan sahaja ketiadaan perbualan. Seorang pelajar sekolah rendah yang duduk di tepi tempat duduk dengan beg sekolah di belakangnya sedang membaca buku dengan tenang. Gerakan jarinya ketika menyelak halaman sangat lancar.
Di sebelahnya, seorang gadis yang memakai uniform sekolah yang sama juga membuka buku teks dan belajar dalam diam. Nama mereka ialah Ahmad Zikri dan Siti Aisyah. Selepas mendapat kebenaran untuk menemu bual, kedua-duanya hanya menjawab, "Ini seperti biasa." Seorang tetamu di studio berkata dengan bingung, "Di Britain, pelajar di dalam kereta api komuter sering membuat bising, dan kelakuan mereka kadangkala dilaporkan oleh media sebagai masalah sosial. Berbanding dengan itu, betapa tenangnya mereka ini." Rachel merasakan bahwa ketertiban ini berbeza daripada disiplin semata-mata. Ia bukan karena takut dimarahi, tetapi karena mengikut piawaian dalaman diri sendiri. "Inilah estetika kesenyapan," katanya. Persetujuan tidak bertulis untuk tidak mengganggu ruang orang lain sedang dijaga tanpa kata. Dalam kesunyian itu terkandung timbang rasa. Tiada siapa yang memaksa, dan tiada siapa yang meminta balasan, hanya menghormati kewujudan orang lain dan bertindak sebagai sebahagian daripada ketertiban. Ia telah meresap secara semula jadi ke dalam tulang sumsum mereka. Rachel berkata, amalan menjaga kesenyapan di tempat awam membuktikan tahap pendidikan kesadaran sivik dalam masyarakat ini. Semua orang di studio mengangguk setuju. Ia seolah-olah mengatakan bahwa kejujuran senyap yang diwarisi turun-temurun oleh negara bernama Malaysia ini terpancar dalam rutin harian yang tidak disengajakan ini. Kemudian, program beralih ke adegan seterusnya. Satu insiden di mana ketertiban runtuh dalam sekelip mata. Ketertiban dan ketenangan Malaysia yang ditunjukkan di KL Sentral dan laluan Kelana Jaya telah membuatkan studio diselubungi suasana kekaguman. Apa yang berlaku seterusnya mengejutkan semua orang. Kamera menunjukkan orang ramai beratur di platform menunggu kereta api. Semua orang memberi perhatian kepada garisan di lantai, menjaga jarak yang sewajarnya, dan menunggu dengan senyap. Tiada siapa yang memberi arahan seolah-olah semua orang mematuhi peraturan yang tidak kelihatan. Tiba-tiba, ketenangan ini diganggu. Di tengah-tengah barisan, seorang wanita secara senyap-senyap memotong barisan. Dia memegang telepon pintar, matanya lurus ke hadapan, dan tanpa teragak-agak berdiri betul-betul di hadapan Rachel. Menghadapi situasi yang tidak dijangka ini, Rachel mengambil langkah ke belakang untuk memberi ruang. Pada saat itu, wanita itu berpaling, dan dengan nada tidak senang berkata, "Apa tengok-tengok? Saya kesuntukan massa." Kata-kata itu mengubah suasana seluruh platform. Udara dipenuhi ketegangan. Mata semua orang yang mematuhi peraturan tertumpu kepada wanita itu. Namun, tiada siapa yang meninggikan suara. Apabila rekaman ini ditayangkan di studio, para panelis terdiam, hanya menerima apa yang berlaku. Adakah orang seperti ini juga wujud di kalangan rakyat Malaysia? Sejujurnya, kami sangat kecewa. Ketertiban Malaysia yang sebelum ini dipuji setinggi langit seolah-olah runtuh dalam sekelip mata. Keheningan yang berat menyelubungi studio. Dalam sesetengah budaya, masih wujud nilai yang kuat bahwa siapa cepat, dia dapat. Memotong barisan kadangkala dilihat sebagai satu bentuk kecekapan, bukan niat jahat. Rachel menerima pandangannya dan membalas dengan nada tenang. Budaya sememangnya berbeza. Semasa saya membuat liputan di negara lain, saya juga sering terkejut dengan konsep mematuhi peraturan. Tetapi dia berhenti seketika, matanya tertumpu pada skrin, dan menyambung. Tetapi di Malaysia, ada satu etika. Walaupun tiada siapa yang melihat, mereka akan melakukan apa yang betul. Piawaian sepatutnya begini wujud dalam hati mereka sendiri. Ini bukan ketertiban yang dipaksa dari luar, tetapi ketertiban yang dipilih sendiri. Tetamu lain di studio mengangguk setuju. Perbincangan secara semula jadi beralih ke arah yang lebih mendalam. Persoalan tentang apakah itu ketertiban Malaysia timbul sekali lagi. Ia bukan sekadar formaliti atau tabiat, tetapi manifestasi kejujuran dalaman yang membentuk seluruh susunan masyarakat. Kemudian, Rachel dengan lembut bertanya, "Di manakah nilai-nilai seperti ini dipupuk?" Untuk mencari jawaban kepada soalan ini, pasukan program sekali lagi menjelajah ke Kuala Lumpur. Satu tindakan seorang pelajar sekolah rendah akan sekali lagi menggoncang hati dunia. Di tengah-tengah lorong bersejarah dan persimpangan yang sesak dengan pelancong, kru secara kebetulan mengarahkan kamera mereka ke arah seorang pelajar sekolah rendah. Seorang budak lelaki bernama Ahmad Zikri, menggalas beg sekolah dan memegang payung, sedang menunggu lampu isyarat dengan senyap. Apabila lampu bertukar hijau, dia mula melintas jalan. Tiba-tiba, sebuah dompet kecil terjatuh dari beg seorang pelancong di hadapannya. Dia berhenti, melihat sekeliling, tetapi tiada siapa yang perasan. Pelancong sibuk dengan telepon mereka, dan orang yang lalu lalang bergegas ke destinasi masing-masing. Tanpa teraga-aga, Zikri mengambil dompet itu dan berjalan ke arah pondok polis di sudut jalan. Dia berjalan dalam diam, tanpa sebarang keraguan. Karena ia adalah detik yang tidak dirancang.
Apabila ia ditayangkan di studio, suasana berubah. Tindakan Zikri tidak akan menjadi tular di media sosial dan tidak dirancang untuk dilaporkan. Dia hanya percaya pada apa yang betul di dalam hatinya dan bertindak. Para tetamu di studio hanya merenung skrin dalam diam. Tiada siapa yang dapat berkata-kata pada mulanya. Akhirnya, Rachel bersuara, dia tidak melakukannya untuk dipuji. Dia hanya melakukan apa yang dirasakannya betul secara semula jadi. Apa yang lebih penting ialah suasana sosial yang membolehkan tindakan sewajarnya ini berlaku dan hati yang dapat melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Itulah teras budaya Malaysia. Melihat susuk tubuh kecil itu, Rachel menarik nafas dalam-dalam. Di tengah-tengah kesibukan kota, kejujuran seorang budak lelaki bersinar terang dalam kesunyian. Ini menimbulkan persoalan yang lebih mendalam. Di manakah kejujuran ini diajar? Jawabannya ditemui di sebuah sekolah kebangsaan di Kuala Lumpur. Yang mengejutkan, dalam rutin harian pelajar, ada satu slot masa yang khusus, waktu pembersihan atau gotong royong. Sebaik sahaja loceng berbunyi, kanak-kanak segera mengambil peralatan dan mulai membersihkan bilik darjah mereka, kadangkala termasuk tandas. Tiada guru yang mengawasi, tiada siapa yang memberi arahan. Kanak-kanak itu hanya dengan tenang dan tekun menyelesaikan tugas mereka. Ada yang mengemop lantai, ada yang membersihkan papan hitam, semuanya berlaku dalam kesunyian. Rachel, sambil menonton semula rakaman itu berulang kali berkata, di Britain, kerja pembersihan dilakukan oleh kaki tangan profesional. Jika anak-anak di sekolah memegang kain buruk dan mengemop lantai, ramai ibu bapa mungkin akan membantah. Seorang pendidik tempatan yang ditemu Bual menjelaskan, ini dianggap sebagai satu bentuk pembelajaran. Kanak-kanak secara semula jadi belajar untuk menjaga ruang mereka sendiri. Ini juga berkaitan dengan tanggung jawab terhadap tindakan sendiri dan memupuk sikap bertimbang rasa terhadap orang lain. Rachel menyadari dengan mendalam bahwa pendekatan pendidikan yang menekankan tanggung jawab terhadap persekitaran sendiri bukan sekadar mengikut arahan, menjadi asas yang membolehkan tindakan seperti yang ditunjukkan oleh Zikri berlaku secara semula jadi. Di sebalik aktiviti pembersihan yang kelihatan biasa ini, terkandung nilai untuk tidak meletakkan tanggung jawab kepada orang lain. Oleh itu, walaupun tiada siapa yang melihat, mereka secara semula jadi boleh memulangkan barang yang hilang atau menjaga kebersihan di tempat awam. Ini bukan sesuatu yang dipelajari dari buku teks, tetapi sesuatu yang berakar umbi melalui latihan harian tanpa suara. Mereka tidak mematuhi peraturan karena ada orang yang memerhati, tetapi karena justru tiada siapa yang memerhati, ia lebih bernilai untuk dipatuhi. Saya rasa, itulah budaya Malaysia, kata Rachel. Ketika studio masih terharu dengan pendidikan sekolah rendah di Malaysia, pasukan produksi menerima satu lagi rakaman video. Lokasinya adalah di Champs, Elysees, Paris, pada suatu malam yang meriah selepas perlawanan akhir Piala Dunia Rugby 2023. Penyokong dari seluruh dunia berkumpul, penuh dengan sorakan dan kegembiraan. Bendera berkibar, dan jalanan dipenuhi dengan cawan kertas dan tin kosong. Di tengah-tengah suasana hingar-bingar itu, seorang wanita bertindak dalam diam. Berusia dalam lingkungan pertengahan 30-an, seorang wanita timur yang berpakaian sederhana. Namanya Nur Amalina, seorang rakyat Malaysia yang menetap di sana. Dengan beg plastik dan sarung tangan, dia dengan teliti mengutip sampah yang bertaburan di kakinya. Tiada siapa yang melihatnya, tiada siapa yang memintanya. Dia hanya melakukannya seorang diri. Tidak lama kemudian, orang ramai mula menyadari bahwa wanita ini sedang membersihkan kawasan itu tanpa mengharapkan sebarang balasan. Seseorang yang menyaksikan kejadian itu mengambil gambarnya dan memuat naiknya ke media sosial dengan caption, "Seorang wanita Malaysia diam-diam mengutip sampah tanpa diminta. Mungkin inilah budaya." Siaran itu mendapat ratusan ribu suka dan dilaporkan oleh media antarabangsa. Susuk tubuhnya yang ditayangkan di skrin studio kelihatan sangat tenang dan tidak menonjol. Dia hanya menunduk, memandang ke tanah, mengutip sampah satu demi satu. Sikapnya lebih menyentuh hati daripada sebarang kata-kata. Seorang tetamu berbisik, ini bukan lakonan, dia tidak melakukannya untuk mendapatkan perhatian. Dalam temu Bual kemudian, Nur Amalina berkata, "Saya pernah diejek sebagai hipokrit atau orang yang tiada kerja lain. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, saya hanya melakukan perkara yang wajar." Kata-katanya sekali lagi membuatkan studio senyap. Dia tidak bertindak untuk dilihat, tetapi berpegang pada apa yang dipercayainya. "Saya mau menunjukkan siapa rakyat Malaysia melalui tindakan saya," tambahnya. Mendengar kata-kata itu, semua orang di studio menundukkan kepala, merenung dalam-dalam. Rachel merenung susuk tubuhnya di skrin dan berkata, seolah-olah menyusun kata-kata, kejujuran rakyat Malaysia bukanlah sesuatu yang hanya wujud di tanah air mereka.
Ia adalah cara hidup yang tidak akan hilang, tidak kira di mana, atau dalam apa jua keadaan. Program itu kemudiannya memaparkan reaksi dari luar negara. Seorang penyampai berita Prancis berkata, "Pada zaman ini, orang yang berbuat baik menjadi berita. Ini membuktikan bahwa kebaikan telah hilang dari kehidupan seharian." Seorang pengulas lain berkata dengan penuh semangat, "Mengapa tindakan seperti ini perlu dipuji sebagai satu keajaiban? Bukankah ini sepatutnya menjadi prasyarat sesebuah masyarakat?" Komen yang paling menusuk kalbu ialah, kebaikan tidak sepatutnya menjadi berita. Di sebalik kenyataan yang kelihatan negatif ini, terkandung refleksi yang mendalam. Hakikat bahwa tindakan seperti ini dilaporkan dengan penuh kekaguman mencerminkan kekacauan dalam masyarakat kita sendiri. Di Malaysia, ketertiban awam dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Semua orang akan beratur, menjaga kesenyapan di dalam kendaraan awam, dan menjaga kebersihan. Tetapi bagi dunia luar, ini dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Mungkin masalah sebenar bukanlah Malaysia, di mana perkara biasa ini masih wujud. Mungkin masalahnya terletak pada masyarakat kita yang menjadikan perkara biasa ini sebagai berita. Kata-kata ini membuatkan studio terdiam. Setiap orang menunjukkan ekspresi termenung. Melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Berkelakuan cermat walaupun tiada siapa yang memuji. Ini adalah budaya teguh yang telah dipupuk oleh Malaysia sejak sekian lama. Mungkin bagi dunia yang telah kehilangan kewajaran ini, kewujudan masyarakat seperti itu sendiri adalah satu keajaiban dan harapan. Terima kasih karena menonton hingga akhir. Jika video ini menyentuh hati Anda, sila langgan saluran ini dan berikan tanda suka. Sila kongsi juga perasaan Anda di ruangan komen. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.